Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincang bermula ayat 94 sampai 96. Tiga ayat ini tajuk dianya Yahudi mendakwa mereka ada hak istimewa. Tuhan sayang ke dia. Kalau masuk neraka pun sehari dua 45 hari, paling lama 40 hari, lepas tu keluar. Maka Allah tabar, kalau betul lah mu ni anak kesayangan, makhluk kesayangan Tuhan, minta mati. Kalau mati kita tahu siapa betul siapa salah. Bagaimana dia nak minta mati? Sebab Yahudi ni di antara kumpulan yang sangat loba, tamak nak hidup. Yang sanggup mati orang-orang Islam, para mujahidin, pejuang-pejuang Islam, ini kumpulan yang sanggup mati. Maka berbeza sangatlah watak dia dengan kata-kata dia. Dia kata dia ni Tuhan saya, tapi perbuatan dia tak mau mati. Maka itu perbincangan kita. Sebelum kita terus, kita baca dulu ayat. Sebelum terus pada tafsir, kita baca dulu ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surat 30, pimpinan Jawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Balik pada terjemahan tafsirul ayah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum Yahudi, yang ada zaman dia lah, in kanat lakumud darul akhirah,
kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi istimewa, hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, maknanya mu dakwa syurga itu hak istimewa orang-orang Yahudi, orang lain tak boleh masuk, maka kita cabar kamu, maknanya istimewa kamu di sisi Allah, di sisi hukum Allah, khalisatan min dunin nas, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu. Fatamannaul maut, maka cita-citakanlah mati. Minta mati in kuntum sadiqin, jika betul kamu orang yang benar. Para pelajar, para jemaah sekalian, ayat ini satu cabaran kepada kafir, pada Yahudi, iaitulah al-mubahalah. Apa makna mubahalah? Mubahalah ni doa laknat. Itu makna mubahalah, doa laknat. Doa laknat, masing-masing laknat. Kalau aku salah, tak betul apa yang aku dakwa, Allah Ta'ala laknat aku. Ai bi an tad'u bil maut ala ayyil fariqaini akzab. Maknanya kita berdoa, ya Allah, mana-mana di kalangan kami, Yahudi ke Islam ke, hak tak betul, Allah Ta'ala laknat mereka, Allah Ta'ala matikan mereka. Selepas daripada mati, barulah terserlah dia punya kedudukan, siapa betul, siapa salah. Dalam Islam dipanggil mubahalah. Mubahalah maknanya masing-masing laknat melaknati, dia doa suruh laknat orang-orang yang tak betul. Jadi kalau kita rasa kita betul, kita berani laknat. Kalau aku tak betul, Tuhan laknat aku. Ni orang Melayu pun ada juga perangai lagu ni. Dia kata kalau aku tipu, nyap anuh di halilintar, nyap anuh di petir, tak dia buat, kena panas sungguh, mati je lah, gitu. Peristiwa mubahalah ini telah berlaku. Wa qad arsyadallahu ta'ala rasulahu, Allah Ta'ala telah tunjuk, ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila mubahalati wafdi Najran, supaya bermubahalah, bersumpah laknat dengan rombongan Nasara Najran. Najran ni salah satu dari sekarang duduk dalam negara Arab Saudi, ujung dekat dengan Yaman. Najran, nama kawasan tu Najran. Jadi puak-puak Nasara Najran mari nak berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil mubahalah. Setelah Allah Taala zahirkan mereka tewas berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka kerah kepala, tak mau undur, tak mau taubat, maka Allah Ta'ala ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bermubahalah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, tanda ayat mubahalah ini dalam suratu Ali Imran, suratu Ali Imran ayat 61. Ayat 61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia mari berhujah denganmu setelah tertegaknya ilmu, maknanya jelas dah Nabi betul, Nasara salah, tapi mereka bertegas kata dia betul juga. Faqul ta'alu nabdu'u abna'ana wa abna'akum, mari bawa semua anak-anakmu, aku bawa anak aku, mau bawa anakmu. Wa nisa'ana wa nisa'akum, isteri-isteri aku, isteri kamu, bawa mari. Wa anfusana wa anfusakum, kita sendiri mari. Maknanya bawa mari anak, isteri, anak beranak, kumpul satu tempat,
thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian kita ibtihal, kita doa, kita minta Allah Ta'ala laknat mana-mana kumpulan kita ni, aku kamu yang bohong, Allah Ta'ala laknat. Ajak. Itu dia panggil mubahalah. Mubahalah ni dalam isu-isu yang besar, isu-isu keagamaan, isu akidah. Jangan duk mai semua benda nak mubahalah belaka, jangan. Kalau setakat orang tu dah awak curi ni kecil-kecil, lepas tu kita nak mubahalah laknat, cari penyakit. Macam sebahagian daripada orang sekarang ni asyik-asyik kejap-kejap ajak mubahalah. Biar benda besar lah mubahalah tu, isu-isu akidah baru kita mubahalah. Orang panggil bukan benda boleh main-main. Hak Tuhan Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bermubahalah dengan wafdu Najran ni benda besar. Hujah telah ditegakkan, dia tak mau juga, nak lawan juga, ajak mai kita doa laknat, tak berani dia. Cerita Nabi sallallahu dengan wafdu Najran ni panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran berapa ayat Allah Ta'ala ceritakan tentang kejahatan puak-puak Nasara Najran. Jadi kalaulah surah Al-Baqarah ini berkait rapat dengan kejahatan Yahudi, surah Ali Imran untuk Nasara, Jadi kita belajar semualah. Alhamdulillah, surah Ali Imran, kalau you nak cepatlah, ada dua tafsir yang sudah saya baca. Ana baca tafsir kita ni dalam pusingan yang pertama dulu, ada rakaman. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok rakaman, ataupun yang kita buat live sekali-sekala. Tafsir Aisarut Tafasir, atau kitab lain pula Aisarut Tafasir pun ada cerita Najran. Baiklah para jemaah sekalian, itu Allah Ta'ala suruh Nabi SAW cabar puak-puak Yahudi supaya mari kalau kita mubahalah, kita doa laknat ke atas diri kita kalau kita tu salah. Apa Tuhan gambarkan? Tengok ayat 95. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya. Tak mungkin. Tak kalah dia nak minta mati, sedangkan dia tahu dia pun tak tahu. Akhbara ta'ala an ilmihi bi'ajzil Yahud. Allah SWT nyatakan ilmunya dengan kelemahan Yahudi, nak minta mati tak mungkin. Sebab apa? Bisababi maktasabuhu min kufrin wa ma'asin, dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, sentiasa maksiat, langgar perintah Allah, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, kufur, ingkar terhadap arahan Allah. Tak mungkin mereka akan minta mati. Macam mana dia nak minta mati? Dia tahu dia apa tak betul. Dia tahu tak betul. Dia tahu Nabi SAW itu benar, tapi mereka tak mau. Mereka kerah kepala, tak mau tunduk, tak mau akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Di antara kejahatan dia yang dia tahu dia tak betul, wa min zalika, di antaranya takzibuhumun nabi, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyembunyikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat sudah ada. Mereka juga tahu annal maut, kematian itu tariqun, adalah jalan Allah Ta'ala nak balas terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Kerana itu dia tidak akan minta mati, dia tidak akan bermubahalah, dia tak berani.
Kita ni hak kita rasa kita yakin ni pun duduk atas Islam pun kita tak berani nak mati. Mati tak mau kita. Banyak masalah kita hari ni hak tak berasa tak betul. Dari sudut akidahnya bercampur-campur, dari sudut ibadat pula malas-malas, dari sudut keuangan pula nasallallahu as-salamah, bercampur harap, campur halal, campur banyak benda campur. Jadi oleh kerana kita tahu kita tak apa betul mana, menyebabkan kita tak berani untuk berdepan dengan apa? Dengan kematian. Baiklah, di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala perkenalkan zatnya yang maha tinggi. Salah satu daripada zat Allah Ta'ala itu sifat dia al-ilmu. Allah Ta'ala tahu segala perkara. Maka kata ulama tafsir, ayat ini tawa'adallahu ta'ala al-yahud wa haddadahum. Ayat ini Allah Ta'ala janji dan amaran keras kepada Yahudi bahawa aku tahu apa yang kamu buat. Kezaliman yang kamu lakukan di bawah pengawasan, pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sama ada zalimul li nafsihi. Zalimul li nafsihi maknanya Allah tahu siapa yang menzalimi diri sendiri. Kita kata dah kan, zalim tu ada dua kategori. Satu dia panggil zalimul li nafsihi, maknanya orang yang menzalimi diri sendiri dengan mana dia buat maksiat. Yang kedua zalimul li ghairihi, dia zalim pada orang lain, dia khianat pada orang. Tak kiralah bentuk pengkhianatan tu macam-macam. Kita curi barang orang, kita rampas orang, kita sekat peruntukan kepada orang, kita ni orang duduk berjabat-jabat ni. Kerana orang ni kita tak suka, walaupun dia kerja bagus, dia sekat kenaikan pangkat, tukar, hantar ke tempat yang jauh-jauh. Semua tu zalim. Bentuk kezaliman ni jangan nampak bila kata zalim tumbuk orang je. Zalim dengan tanda tangan pun zalim. Maka hati-hati para jemaah sekalian, jangan anggap mudah. Allah kata aku tahu semua kezaliman yang kamu buat. Laisa bighafilin anhum. Allah SWT tidak lalai daripada mereka dan tidak lupa. Allah Ta'ala tahu semua perbuatan mereka dan Allah akan membalaskan semua kezaliman yang mereka lakukan. Jadi kita pun belajarlah daripada ayat ini. Dengan kita tadabbur ayat ini, jangan sekali-kali menzalimi orang. Kalau kita ada kuasa, jangan sekat orang, jangan zalim pada orang. Sebab apa? Bila kita zalim, maka Allah Ta'ala akan balas. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita. Ayat ini, ayat 95 ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 7 dan 7. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Katakanlah hai puak-puak Yahudi, kalau kamu sangka kamu itu wali-wali Allah, mana orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala lain daripada manusia lain, mana orang lain Tuhan tak sayang, fatamannaul maut, kamu bercita-citalah nak mati. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar. Allah jawab, wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Mereka tidak akan sekali-kali bercita-cita nak mati dengan sebab dosa yang mereka buat. Allah Ta'ala mengetahui semua orang-orang yang zalim. Jadi ayat ni lebih kurang dengan ayat surah Al-Jumu'ah 6-7 ini, lebih kurang dengan ayat yang kita baca hari ini 94-95. Itu dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Baik, kita berpindah ke ayat yang terakhir siri ini, ayat 96.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati mereka itu seloba-loba, setamak-tamak manusia kepada hidup lama. Pokok Yahudi ni orang paling tamak nak hidup lama. Dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Orang kafir musyrik loba, tapi Yahudi lagi loba. Apa dia munasabah ayat ini? Nah, tanda ni pelajar, munasabatul ayat. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, bila Allah Ta'ala cabar mereka minta mati, mereka tak akan minta, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan watak sebenar puak-puak Yahudi. Apa dia watak dia? Ahrasan nasi ala haya. Mereka lah orang yang paling tamak untuk hidup lama. Dia panggil apa ni? Loba tu maknanya tamak. Orang yang paling tamak nak hidup lama siapa? Yahudi. Jadi bila dia tamak, takkan dia minta mati. Jadi macam ayat ini menjelaskan watak sebenar puak-puak Yahudi. Kata di ulama tafsir, walatajidannahum, kamu akan dapati, ay minal muakkadi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin, confirm wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antajida haula'il yahud, puak-puak Yahudi ni asyaddan nasi hirsan 'alal baqa'i fil hayatid dunya, mereka sangat loba untuk kekal hidup di atas dunia. Wa asyaddahum karahatan lil maut, mereka sangat tak suka kepada mati, tak saya mati, tak mau mati. Sebab apa? Kenapa? Li'ilmihim bima lahum fil akhirati minal azab. Dia tahu dalam kitab Taurat ada dosa pahala, dia pun tahu perangai buruk dia, maka dia kata, buat apa aku mati, kena azab cepat. Dan kelobaan mereka, ketamakan mereka, cinta kepada kehidupan dunia ini, nak panjang umur, nak menguasai ekonomi, menguasai tentera, lebih daripada orang-orang kafir yang tidak beriman dengan mana-mana rasul dan mana-mana kitab, dan tidak mengiktiraf adanya al-ba'si, kebangkitan semula. Jadi puak kafir ni dia tak percaya dengan bangkit semula. Dia tidak percaya kepada kebangkitan semula, dia tak percaya. Tapi walaupun dia tak percaya, dia lebih senang nak mati daripada puak-puak Yahudi yang tak mau mati. Maka disitulah kata di para ulama, siapakah kafir mana tu? Kafir mana yang kata lebih Yahudi lebih loba, lebih tamak daripada kafir? Maka di sini para ulama kata, segala kafir yang melakukan syirik besar, kafir belaka. Ada kata kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kata majusi dan macam-macam. Yang pentingnya kafir lah, senang. Sebab kalau kata setengah kafir ni, etis ni, dia tak percaya langsung ke akhirat, baik dia hidup atas dunia, senang. Yang pentinglah itulah perbahasan manusia. Kata walatajidanhum ahrasan nas, annah di sini makna Yahudi, minal ladzina asyraku. Siapa dia kau puak kafir tu? Jawabnya semua kafir-kafir atas dunia ni yang tak percaya kepada akhirat pun lebih senang nak banding dengan Yahudi, tamak dan gila nak panjang umur, nak hidup atas dunia ini. Itu dia panggil penjelasan dia. Allahu Akbar. Baiklah, itu perbahasan ulama duk cari kafir ni kafir mana. Tengok ayat, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka suka kiranya, tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Oh Allah,
Tamak molek nak hidup 1000 tahun lah dia. Ai yawaddu ahadul yahud, puak Yahudi ni tamak. Waqila yawaddu ahadul musyrikin, ada ulama tafsir kata orang kafir tu tamak nak hidup lebih daripada 1000 tahun. Maknanya kalau kafir biasa tamak ni 1000 tahun, Yahudi lebih daripada itu lagi. Ataupun Yahudi sendiri tu tamak. Jadi dua pandangan lah. Pandangan yang pertama kata yawaddu ahaduhum tu Yahudi. Yahudi tak mau mati, dia nak hidup 1000 tahun. Ada juga mengatakan bahawa orang kafir musyrikin tu nak hidup 1000 tahun. Tamak dia, tapi Yahudi ahras, lebih besar daripada tu lagi. Nak 2000 tahun lagi. Itu dia panggil perbahasan para ulama tentang siapa dia orang yang tamak itu. Jawabnya dua-dua tu tamak belaka, tapi Yahudi ahras, lebih tamak. Kita hari ni pun tak mau juga mati. Nah, bila sebut mati, bimbang selalu, takut selalu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sebab itulah kita hari ni mati kita tak tahu bila. Menjadi kewajipan kepada kita membuat persiapan untuk mati, dan kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta mati dengan husn al-khatimah. Selalu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala di. Kita minta Allah Taala sabatkan kita di atas Islam. Yang kedua, kita minta mati dengan husnul khatimah, mana mati di atas beragama, mati dengan kalimah syahadah, mati dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doalah. Hari ni dia panggil zaman kita hari ni banyak penyakit-penyakit. Ada orang koma bertahun-tahun. Allah Ta'ala nak uji anak-anak dia, boleh jaga tak boleh jaga. Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan sakit stroke, tak boleh berjalan, atau boleh merangkak-rangkak gitu ya jalan. Kerana itulah kata orang, bila tubuh tak larat, mulut jadi kuat. Allah. Bila tubuh sudah tak larat, nak berjalan berpayah, pergerakan terhad, mulut tu laju pula dah. Allahu Akbar. Jadi kita minta dah doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tidak hinakan kita di akhir hayat. Hidup nyanyuk, sakit yang berpanjangan, mulut tak boleh jaga, ni tak tahannya. Sebahagian daripada makcik-makcik kita ni, dia bagi tahu, dia kata, ustaz, saya boleh jaga suami yang sakit. Allah Ta'ala nak uji kita dengan anak-anak, tapi tak tahan, mulut dia tu jahat sangat. Fizikal tak boleh nak bergerak, minta tolong orang semua, tapi kalau lambat sikit dia sumpah, dia maki, dia kata huduh. Orang ni tak boleh tahan. Sebab itulah kata di ahli fikir, wanita boleh sabar dengan suami yang rupa tak apa comel, tapi dia tak boleh sabar dengan rupa, dengan perangai yang tak comel. Betul tak? Rupa tak comel kita sabar lah, nak kata mana. Tapi perangai tak comel, orang pun tak boleh sabar. Jadi kita usahalah, tuan-tuan dan puan-puan yang menghadapi kesakitan, sabarlah. Orang tolong bantu makan kita, tolong mandi kita, tolong pakai pempoh kita pun nasib baik. Ni dibalahnya dengan kata-kata keji, kata-kata kesat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadi anak-anak pemula, tamu-tamu ada bini dua, pakai dia panggil main bola golf, gitu rumah salah gitu kok, rumah satu lagi tu pakai tutup itu, tak mau terima dah. Itu yang kita dengar lah. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi janganlah kita, susah sangat hidup ni kalau lagu tu. Lebih daripada sabar. Baiklah, kita balik pada ayat Yahudi ni. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Mereka nak hidup 1000 tahun, sama ada Yahudi atau kafir yang dibuat bandingan. Allah kata apa? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Padahal umur panjang yang demikian
tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Tak lepas. Wa ma tulul baqa'u fid dunya li ahadihim, panjang umur tidak menjadikan mereka bebas daripada azab di akhirat. Kerana panjang setara mana umur pun, Nabi Nuh 1000 tahun, dekat-dekat mati juga. Maknanya setiap manusia ni dia akan matilah, kok mana pun dia akan mati. Jadi baiklah kita bersiap sedia untuk mati, supaya apa? Supaya kalau kita mati, Allah SWT letakkan kita di bawah kategori, di bawah kategori mana? Di bawah kategori orang-orang yang disayangi oleh Allah, yang sentiasa mendapat rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Akhir ayat, wallahu basirum bima ya'malun. Dan sesungguhnya, dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Jadi mu ni panjang umur ke pendek umur ke, semua di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Tuhan tengok, haza tawa'udun, ini adalah janji amaran kepada puak-puak Yahudi yang buat perangai takjuh, perangai jahat. Allah Ta'ala akan balas atas perangai mereka. Sebab apa? Allah tengok semua apa yang kamu buat. La yakhfa alaihi syai'un min zalik, tidak ada perkara yang tersembunyi ke atas Allah Azza wa Jalla. Tak ada benda sembunyi, Tuhan tahu belaka. Kalau membuat baik, baiklah. Kalau buat tak baik, celakalah kamu. Jadi ayat ini sekali lagi ditafsir dengan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Tadi ayat 6, 7 kan. Ayat ni ayat 8, dia ada persamaan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kamu lari darinya, dia cari kamu. Mati mari cari kita, kita lari, dia mari. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada perbicaraan di hadapan Allah Ta'ala yang mengetahui segala benda yang tak nampak dan benda yang nampak. Maka Allah Ta'ala akan nyatakan apa yang kamu telah kerjakan. Jadi kalau kita baca ayat ni, kita sedarlah bahawa hidup kita di bawah pemerhatian Allah, hidup kita di bawah orang panggil kawalan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena sentiasa buat yang baik-baik. Abu Anas selalu ulang kata-kata ahli motivasi, suratan amalan kita yang kita nak timbang, yang kita nak baca, yang kita nak tengok di hadapan Allah nanti, kitalah pelakon, kitalah penulisnya. Mu tulis apa hari ni, akhirat esok itu yang kita baca. Mana kita buat apa atas dunia ni, di akhirat esok itulah kita yang kita akan temui. Allahu Akbar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, dan berilah kepada kami segala perkara yang baik, yang mendapat kasih sayang-Mu ya Allah, yang melayakkan ke syurga dan jauhnya kita dari neraka. Tamatlah perbincangan ayat. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang besar ini. Faedah yang pertama, ayat 94, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunya fatamannaul maut. Mana kalau betul-betul kamu rasa akhirat itu, syurga itu untuk kamu, mintalah mati. Kata di ulama tadabbur, hadhil ayat yang kita baca tadi, imtihanun li ma'rifati sidqi imanil yahud. Ayat ini menjadi parameter, kayu ukur kepada benarnya iman Yahudi, dan nak menolak sangkaan-sangkaan salah, dakwaan buruk mereka. Allah Ta'ala sebut dakwaan Yahudi, dia kata apa? Tanda pelajar. Ada 3 dakwaan.
Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 80, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalau masuk neraka pun kita duduk beberapa hari je. Ada kata seminggu, ada kata 40 hari paling lama. Itu dakwaan. Dakwaan yang kedua ayat Baqarah 111 yang akan datang, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dia kata tidak akan masuk syurga kecuali Yahudi atau Nasara. Muhammad dengan geng dia no. Yahudi panda kelentong. Satu lagi ayat surah Al-Maidah ayat 18, dakwaan Yahudi yang ketiga, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ni anak-anak kesayangan Allah, wa ahibba'uh, dan orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana dakwaan inilah maka Allah cabar mereka, fatamannaul maut in kuntum sadiqin, mintalah mati. Maka sebab apa? Sebab bila mati, kalau kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan dapat nikmat. Dalam kubur lagi, kubur itu sudah jadi raudhatum min riyadil jannah, taman syurga. Di akhirat esok masuk dalam syurga. Habis kenapa tak mau mati? Duduk atas dunia ni susah bang. Susah. Di atas dunia ni susah. Nak makan apa susah, kena cari makanan, kena masak makanan, kena makan. Sudah makan pergi ke tandas, apa tak susah? Ni bahasa budak-budak Facebook ni, tak tahu dia berapa dia maksud dia. Ramah orang tulis, ustaz pun tulis, orang lain pun tulis. Dia kata dia hidup ini keras. Berapa dia maksud dia ni? Hidup ini keras. Jadi berapa dia hidup ini keras? Mana hidup ni kena kerja lah. Selagi hidup kena kerja. Nak makan kena cari makan. Ada makanan kena sediakan makanan. Jadi payah. Dia hidup ini keras. Berapa dia hidup ini keras? Cukup nah. Ada 2-3 orang kawan-kawan kita tarah-tarah ustaz juga duk nulis benda tu. Hidup ini keras. Adalah tu maksud dia tu kan. Baik. Maknanya kalau betul-betul mu disayangi oleh Allah seperti 3 dakwaan tadi, minta mati, kita pergi syurga cepat, buat apa duk atas dunia yang banyak apa? Banyak cabaran dan banyak ujian yang menyusahkan kita. Baik. Kita pergi kepada yang kedua, faedah yang kedua. Walan yatamannauhu abada. Allah tegaskan di sini, walan yatamannauhu abada. Mereka tidak sekali-kali akan minta mati. Orang belajar bahasa Arab, kalau kata lan itu nafi, tak akan minta mati. Lan, dia lam lain, lam mim lain, lam nun lan, maknanya langsung tidak. Lan tidak akan minta mati. Jadi itu cabaran Allah Ta'ala. Lan yatamannau, mereka tak akan minta mati. Kata di ulama tadabbur, ulama lughah kata lan menunjukkan bahawa tak akan berlaku. Macam ayat Quran Tuhan kata lan tarani, mu tak akan tengok aku di dunia ni. Di akhirat insya-Allah kita tengok. Di dunia tak boleh tengok Allah. Kita kena beriman dia dengan adanya Allah. Kita kena yakin dengan adanya Allah, dan kita kena sembah dan taat pada Allah. Ayat ini menjadi isbatu ilmillah lil mustaqbal. Ilmu Allah Ta'ala meliputi yang awal, yang akhir, yang sekarang, yang akan datang. Maka Tuhan kata Yahudi tak akan minta mati, tak akan minta mati sampai bila-bila. Fawaqa'al amru kama akhbara bihi, maka terjadilah peristiwa Yahudi sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tak akan minta mati. Satu, yang itu yang kedua. Yang ketiga, di akhir ayat Tuhan kata apa? Wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala mengetahui dengan perbuatan, perilaku, tata kelola, tata kelauk kata orang, dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Ayat ini memberi amaran keras
kepada semua orang yang langgar perintah Allah Azza wa Jalla, bahawa Tuhan tahu, hei kamu orang yang zalim, Tuhan tahu apa perbuatan kamu, maka jangan kamu berani-berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla, sebab tindakan susulan dengan kejahatan itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tahu Tuhan tu ilmu dia luas, dia tahu orang zalim dan orang tak zalim, jadi kenapa kita nak jadi orang zalim? Sebab itulah yang pertama sekali kita kena letak atas diri kita, la tazlim ahada, mu jangan buat zalim pada seorang. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man kana indahu mazlamatun li ahadin, siapa-siapa ada melakukan kezaliman terhadap orang, tak kiralah kita zalim dengan makna kita khianat pada dia, kita buat tak baik pada dia, kita buat tuduhan pada orang, ataupun kita sekat bantuan ke apa saja bentuk kezaliman, falyatahallalhu al-an, pergilah minta maaf sekarang, pergilah minta maaf sekarang, sebelum apa? Sebelum kita mati. Nah, di ayat hadis ini mengajar kepada kita supaya kita taubat sebelum kita mati. Jadi kita tengoklah, aku ada buat zalim ke tidak, ada aku khianat kepada orang tidak. Kalau ada, hayya bina, cepat-cepat kita pergi minta maaf. Hadis penuh dianya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa-siapa ada khianat kepada orang, kita pernah khianat orang, segala bentuk pengkhianatan. Saya tak nak buat contoh di sini sebab ni anak murid kita ni mudah panas telinga. Bila kita buat contoh, dia pergi ke orang tu, ke orang ni. Kita kata apa saja kezaliman, falyatahallalhu minha, pergilah minta izin, pergilah minta maaf, minta halal, settlekan di atas dunia. Fa innahu laisa thamma dinar wala dirham, di akhirat esok kita tak bawa dinar, tak bawa dirham. Min qabli an yu'khaza li akhihi min hasanatihi, di akhirat esok kita akan berbicara di hadapan Allah. Kalau kita ada kebaikan kita akan diberi kepada orang yang kita zalim. Fa illam yakun lahu hasanat, dengar, kalau kita tak ada kebaikan kita tidak ada, ukhiza min sayyiati akhihi faturihat alaihi, akan diambil kejahatan kawan tu, dicampur atas kepala awak. Jadi kebaikan kita beri kepada orang ataupun kejahatan orang tu dicampur atas kepala kita. Hadzal hadis rawahul Bukhari, mana hadis yang sahih. Marilah kita para jemaah sekalian, kalau kita ada buat zalim pada orang, falyatahallalhu al-an, kita minta maaf, kita settlekan atas dunia. Jangan cuba-cuba berani, tak apalah, kita jumpa depan Allah. Hei, cakap biar tengok kiri kanan. Mu ingat pada hari kiamat itu senang ke? Susah. Bila anda sebut tentang qantarah ni maknanya selesai daripada perjalanan kita titian sirat dah lepas. Oh, tak boleh masuk syurga lagi. Kalau kita ada kes dengan kawan, dia akan berhenti di qantarah. Orang lain berduyun-duyun ke syurga, orang yang ada kawan kes ni zalim pada orang, tak minta maaf di dunia, dia akan berhenti di akhirat berbicara di situ. Allahu akbar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Marilah kita teruskan lagi dengan faedah yang keempat. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Panjang umur tidak menjamin kebahagiaan di akhirat. Panjang umur tidak menjamin kebahagiaan di akhirat. Kata di ulama tadabbur, anna tulal umur la yufidul mar'a syai'a idza kana fi ma'siyatillah. Panjang umur tidak memberi faedah kepada manusia kalau dia buat maksiat kepada Allah Taala. Baik dia mati awal,
tak banyak sangat dosa. Tapi kalau dia ni panjang umur dalam kebajikan, kita doa. Mari tuan-tuan kita berdoa, Allahumma atil hayatana fi sihhatin wa fi ta'atin. Ingat, tulis kau Melayu tak apa. Ya Allah, panjangkan umur aku di atas kesihatan, kita nak kita sihat, dan di atas ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, serta jauhkan diri dari maksiat. Ini penting. Kalau panjang umur saja tapi dia buat maksiat hari-hari, baik mati awal, tak panjang cerita, stop setakat tu ya dia punya rekod dosa. Tapi kalau hari-hari kita boleh panjangkan umur panjang, hari-hari kita duk ibadat, baca Quran, istighfar banyak, baik kita panjang umur. Karena itulah bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tulis, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umur dan amalannya baik. Tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kita berdoa minta Allah Taala panjangkan umur kita dan baik amalan. Kalau kita panjang umur tapi amalan tak baik, baik mati awal. Sebab tak banyak sangat rekod kejahatan tak banyak. Jadi hadis tala umru wa hasuna. Tengok hadis ni. Khairun nas, khairun nas, orang yang paling baik itu siapa? Man tala umruhu wa hasuna amalu, panjang umur amalannya baik. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa Ahmad dengan sanad yang sahih. Kita kata Allahumma atil umrana, ataupun sanad yang hasan, ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan kami taat padamu, ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan kami sihat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan salah satu daripada doa di akhir solat yang kita dah ajar kepada tuan-tuan, doa di akhir solat yang kita dah ajar ni, dalam buku kita ni ada. Doalah kita semua supaya kita panjang umur dalam keadaan tidak menyusahkan orang. Kalau kita panjang umur menyusahkan orang, susah juga kita. Benar? Di antara doanya ni, bacaan yang ke-11 yang ada buku ni, muka surat 11, muka surat 30. Kata belakang, kita ijazahkan doa ni, sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada jadi sifat penakut daripada nak larang benda mungkar. Dan aku minta perlindunganmu, ni tajuk kitanya, wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada dikembalikan kepada hinanya umur, maknanya nyayuk, sakit yang berpanjangan yang menyusahkan orang. Kita nak buat bekerja pun tak boleh, ibadat pun tidak boleh. Maka kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam sihat. Dan aku minta perlindunganmu daripada fitnah dunia, dan aku minta perlindunganmu daripada fitnah kubur. Tuan-tuan baca dalam buku kita ni, bacaan yang ke-11, doa selepas salat. Bacalah, insya-Allah. Siapa tak ada buku ni, minta dengan admin, nanti kita hantar PDF, insya-Allah. Hantar PDF. Wa a'udzubika an uradda ila arzal umur, aku minta berlindungmu daripada dikembalikan umur yang nyanyuk, yang tua, yang tak tahu apa. Jadi kita nak panjang umur tapi sihat, ibadat, tak buat maksiat. Itu penting. Doalah kita kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Yang terakhir bahawa bila kita sebut di sini sebut tentang panjang umur, kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat dan ibadat. Maka ulama salaf sangat teliti
Bila kita nak doakan kepada orang suruh panjang umur, di antara kata-kata orang Arab, atalallahu baqa'aka, atalallahu baqa'aka, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurmu, hidup lama atas dunia. Ayat ini tidak komprehensif ataupun ayat tergantung. Macam kita tengok orang tua, kita kata semoga Allah Ta'ala panjangkan umur pak cik. Kita suka dah panjang umur, tapi ayat itu dia panggil ayat tergantung, tak habis ayat. Tulis ni pelajar-pelajar. Ayat yang betul macam mana? Ayat yang betul kita kata atalallahu baqa'aka ala ta'atillah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur pak cik, umur tak ayah, di atas melakukan ketaatan pada Allah dan sihat walafiat. Nak doa orang, doa betul-betul. Kalau doa suruh panjang umur, lepas tu kita biar gitu. Nanya kawan tu, dia panjang umur tapi sakit, tak ada orang nak peduli. Maksiat, umur panjang tapi duk maksiat. Kita kata buat apa panjang umur kalau duk main maksiat lagu ni. Nak doa orang, doa betul-betul. Atalallahu baqa'aka ala ta'atillah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur tuan atas ketaatan kepada Allah dan sihat, baru betul. Sama juga dengan bila kita tengok orang kahwin, semoga kekal ke anak cucu. Kekal ke anak cucu, boleh cucu tok ayah dengan opah bercerai, berlaku sedemikian. Sebab doa kita tak habis. Doa kita suruh kekal anak cucu. Berapa siapa anak cucu kekal dalam syurga, baru betul. Semoga kekal sampai ke syurga, barulah betul. Jadi dia panggil fiqhud doa. Jadi jangan kita doa tak habis ayat, doa biar tamat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini ayat kita ni tentang Yahudi nak panjang umur. Kita juga nak panjang umur tapi di atas ketaatan. Dalam subuh tadi imam kita baca qunut nazilah. Mungkin dia tanya, kenapa imam baca panjang tu? Tak, dia nama dia qunut nazilah. Qunut nazilah ni dibaca ketika berlakunya bala bencana. Sekarang ni sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza sedang dihujani dengan hujan bom, hujan peluru. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestin, saudara kami di Gaza. Lindungilah mereka daripada dari sebarang bencana, sebarang ancaman, sebarang huru-hara ya Rabbal Alamin. Bantulah mereka menghadapi suasana yang gawat ini. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Ya Allah, ambillah tindakan-Mu ke atas Yahudi yang jahat, Yahudi yang perampah tanah Palestin, Yahudi yang mengganas, dan semua kuncu-kuncu mereka, sekutu-sekutu mereka dari timur dan barat yang telah mengganyang umat Islam di Palestin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Ya Allah, ambillah tindakan ke atas mereka kerana mereka lemah berhadapan dengan kuasa-Mu ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di kalangan umat Islam di Palestin, di Gaza, untuk menghadapi Yahudi yang jahat itu ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berilah kepada kami kehidupan yang baik, panjang umur di atas kesihatan, panjang umur dalam ketaatan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.